Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Zaidi dan hari ini saya akan membincangkan tentang pengumpulan Al-Quran. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Yang dimaksudkan dengan pengumpulan Al-Quran mengikut para ulama adalah salah satu daripada dua pengertian berikut. Yang pertama sekali, pengumpulan dalam hafazahu, yang bermaksud menghafalnya dalam hati. Dan yang kedua, pengumpulan dalam kitabuhu kullihi, yang bermaksud penulisan Al-Quran kesemuanya. Jadi, mari kita masuk ke satu persatu daripada dua pengertian ini. Baik, pertama sekali, pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Nabi. Rasulullah SAW amat menyukai wahyu dan sentiasa tunggu penurunan wahyu ni dengan rasa rindu yang sangat kuat. Sebaik turunnya wahyu, Rasulullah akan terus menghafal dan memahaminya. Al-Quran ini diturunkan selama 20 tahun lebih dan proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan kadang-kadang turun sampai 10 ayat. Dan setiap kali sebuah ayat itu turun, ayat itu akan dihafal dalam dada dan diletakkan di dalam hati. Bangsa Arab pula memang amat mempunyai daya hafal yang kuat. Sebab pada umumnya mereka ni adalah buta huruf. Sehingga dalam penulisan berita ataupun syair ataupun silsilah, mereka lakukan dengan catatan di hati mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada mengemukakan tentang 7 penghafal Al-Quran, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kil Maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakai dan Abu Darda. Mereka itulah yang hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala dan akan selalu merujuk hafalannya itu di hadapan Nabi. Dan isnad-isnad mereka sampai kepada kita. Sedangkan sahabat yang lain, isnad mereka tu tidak sampai kepada kita. Seterusnya, kita masuk kepada pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisannya pada masa Nabi. Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Jadi bila ada saja ayat turun, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surah. Sebahagian sahabat juga menulis Al-Quran pada pelepah kurma, lempengan batu, atas papan, atas kulit ataupun daun kayu, pemotongan tulang-tulang binatang dan selainnya. Hikmahnya, penulisan Al-Quran ni akan semakin menambah kuat hafalan mereka. Dan tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Nabi ni masih tidak terkumpul dalam satu mushaf. Jadi pada saat itu masih belum ada tuntutan ataupun keadaan yang memaksa untuk membukukan kesemua ayat Al-Quran ini dalam satu mushaf. Sebab Nabi masih menerima wahyu daripada waktu ke waktu. Dan di samping itu, terkadang pula terdapat ayat yang dinasah. Jadi sesudah berakhir masa turunnya dengan wafatnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap kepada para khulafa ar-rasyidin sesuai dengan janji-janjinya yang benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaan Al-Quran. Seterusnya, kita masuk kepada pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama dalam Islam sesudah Rasulullah SAW wafat.
dan ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang amat besar berkenaan dengan murtadnya sejumlah orang Arab. Kerana itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Dan peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Yamamah. Tapi peperangan Yamamah yang terjadi ini melibatkan sejumlah besar sahabat penghafal Al-Quran. Dan dalam peperangan ini, terdapat 70 penghafal dari para sahabat telah meninggal. Umar bin Al-Khattab merasa sangat risau melihat kejadian ini. Lalu beliau menghadap Abu Bakar dan menunjukkan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, sebab kerisauannya Al-Quran akan musnah. Di sisi lain, Umar risau kalau peperangan ini dan peperangan yang di tempat lain akan membunuh banyak lagi penghafal-penghafal Al-Quran, sehinggalah Al-Quran ni akan hilang dan musnah. Akan tetapi, Abu Bakar menolak usulan ini dan rasa berat untuk melakukan perkara yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Umar tetap memujuknya sampailah Allah buka hati Abu Bakar ni untuk terima pendapat Umar tersebut. Kemudian, Abu Bakar berjumpa dengan Zaid bin Sabit untuk memberikan pendapat ini. Pada mulanya Zaid turut menolak atas sebab yang sama dengan Abu Bakar sebelum ini. Lalu keduanya bertukar pendapat sampai akhirnya Zaid pun terima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit mulakan tugasnya yang berat ini dan bersandar kepada hafalannya yang ada dalam hati para penghafal Al-Quran dan catatan yang ada pada mereka. Kemudian, lembaran-lembaran itu disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah kepada tangan Umar dan tetap berada di tangan Umar sehinggalah beliau wafat. Kemudian, mushaf itu berpindah ke tangan Hafsah, iaitu puteri Umar, anak perempuan Umar. Seterusnya, kita masuk kepada pengumpulan Al-Quran pada masa Osman. Setelah wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan para penghafal Al-Quran tersebar di pelbagai wilayah, dan pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeza-beza dengan perbezaan huruf-huruf yang dengannya Al-Quran diturunkan. Jadi, apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan ataupun di suatu medan peperangan, sebahagian daripada mereka rasa hairan, rasa pelik sebab adanya perbezaan bacaan Al-Quran. Tetapi, keadaan demikian ternyata tidak dapat membendung adanya keraguan di benak generasi baharu yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sehingga terjadilah pembicaraan tentang bacaan yang mana yang baku, yang mana yang lebih baku. Akhirnya perkara ini menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Ketika penyerbuan Armenia dan Azerbaijan daripada penduduk Iraq, termasuk Huzaifah bin Al-Yaman, dia melihat banyak perbezaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Dan melihat kenyataan demikian, Huzaifah pun berjumpalah dengan Osman dan melaporkan perkara ini. Dan para sahabat amat memprihatinkan kenyataan ini kerana takut kalau perkara ini menimbulkan penyimpangan dan perubahan untuk Al-Quran. Dan mereka juga bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan baku pada satu huruf. Kemudian, Osman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepada Osman.
Kemudian Osman pun panggil Zaid bin Sabit Al-Ansari, Abdullah bin Al-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harith. Lalu Osman memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyakkan mushaf. Jika ada perbezaan antara mereka bertiga, hendaklah mereka balik kepada bahasa Quraisy yang baku. Dan mereka teruslah melaksanakan perintah itu. Jadi setelah sahaja mereka selesai menyalin menjadi beberapa mushaf, Osman kembalikan lembaran-lembaran itu kepada Hafsah. Selanjutnya, Osman mengirimkan mushaf baru tersebut kepada setiap wilayah dan memerintahkan agar mereka semua membakar Al-Quran atau mushaf lain. Seterusnya, dapatlah kita lihat perbezaan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan pada masa Osman. Yang mana antara dua pengumpulan ini ada dua perbezaan, iaitu daripada segi punca dan dari segi cara pengumpulan. Jadi dari segi punca pada zaman Abu Bakar, yang mana mereka takut hilang dan musnahnya Al-Quran disebabkan ramai para hufaz yang terkorban dalam perang Yamamah. Manakala pada masa Osman, punca pengumpulan Al-Quran adalah disebab berlakunya perbezaan bacaan Al-Quran kerana Islam telah pun berkembang sehingga bermusuhan. Dan cara pengumpulan dari zaman Abu Bakar pula berbeza juga dengan zaman Osman, yang mana pada waktu Abu Bakar mereka mengumpulkan semua catatan ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, daripada batuan dan sebagainya ke dalam satu mushaf. Manakala pada waktu Osman pula, mereka menyalin semula Al-Quran menggunakan satu huruf dan meninggalkan 6 huruf yang lain, yang mana bertujuan untuk menyatukan umat Islam dalam satu bacaan. Di akhir sekali, dapatlah kita simpulkan bahawa Al-Quran tidak dikumpulkan serta tidak dibukukan pada zaman Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup, kerana wahyu masih turun kepada Rasulullah SAW. Usaha pengumpulan serta pembukuan Al-Quran yang pertama dimulakan oleh Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menerima cadangan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Kala usaha yang dilakukan pada zaman Osman radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya adalah menyalin semula mushaf Al-Quran yang telah disiapkan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ke dalam jumlah yang banyak dan dalam satu huruf, yang mana bertujuan untuk menyatukan umat Islam. Jadi hanya itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.